Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Isu yang akan kita kupas pada hari ini adalah tentang PAS perlu meyakinkan Perikatan Nasional bahwa mereka layak untuk jawatan Perdana Menteri. Inilah kupasan dan analisis kontroversi ini. Jangan kemana-mana, mari kita mulakan. PAS, parti Islam terbesar di Malaysia, kini menjadi blok terbesar dalam gabungan Perikatan Nasional dengan 43 kerusi parlimen. Namun, persoalan yang besar timbul. Adakah PAS memiliki keupayaan untuk mengetuai Kerajaan Persekutuan sebagai Perdana Menteri? Artikel ini yang kita kupaskan sekejap lagi membedah isu ini berdasarkan pandangan penganalisis politik dan kenyataan pemimpin-pemimpin utama dalam Perikatan Nasional. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Sura, Tengku Fakhrudin Fauzi, pemimpin PAS memenuhi 4 kriteria utama untuk menerajui Putrajaya, yaitu yang pertama, identiti Melayu Islam, kedua, hubungan rapat dan erat dengan institusi diraja, ketiga, komitmen terhadap keadilan dan kesaksamaan, dan yang terakhir, serta kreativiti dalam menjana pendapatan negeri. Keempat ciri ini dianggap sebagai asas kukuh yang seharusnya memberi kelebihan kepada PAS dalam mengetuai Perikatan Nasional. Walau bagaimanapun, walaupun ciri-ciri ini dijadikan hujah, penganalisis politik Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia menegaskan bahwa PAS masih perlu meyakinkan rakan gabungan dalam Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu, bahwa parti itu benar-benar layak untuk jawatan Perdana Menteri. Menurut Mazlan, walaupun PAS memiliki peluang yang adil untuk melahirkan Perdana Menteri daripada kalangan pemimpinnya, kepercayaan daripada Bersatu masih menjadi penghalang utama. Ini karena Bersatu sebagai rakan komponen utama dalam Perikatan Nasional juga memiliki pemimpin yang dianggap sebagai calon berwibawa untuk jawatan tersebut, seperti Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Timbalan Presiden Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dominasi Bersatu dalam struktur kepimpinan Perikatan Nasional menambah lagi cabaran kepada PAS untuk membuktikan kredibiliti mereka sebagai penerajuk gabungan. Taufik Yaakob dari Universiti Malaya pula berpendapat bahwa PAS perlu mengatasi dominan Bersatu jika mahu mencapai impian tersebut. Beliau menekankan bahwa walaupun PAS memiliki bilangan kerusi parlimen yang lebih besar, jumlah kerusi bukanlah satu-satunya penentu kelayakan untuk jawatan Perdana Menteri. Bersatu melalui pengalaman Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini mempunyai kelebihan dari segi pengalaman pentadbiran yang masih sukar disaingi oleh PAS. Kenyataan PAS untuk menjadi peneraju Perikatan Nasional bukanlah perkara yang baru. Pada November lalu, Mursyidul Ampas Hashim Jassin berhujah bahwa parti itu adalah calon terbaik untuk memimpin Perikatan Nasional berdasarkan jumlah kerusi parlimen yang dimilikinya dan kekuatan jentera akar umbi mereka. Hashim menekankan bahwa PAS memiliki sokongan akar umbi yang kukuh dan dapat memobilisasi pengundi dengan lebih berkesan berbanding rakan komponen lain dalam Perikatan Nasional. Namun hujah ini disanggah oleh beberapa pemimpin Perikatan Nasional yang lain, seperti Ahmad Faizal Azumu, Naib Presiden Bersatu, yang menegaskan bahwa Muhyiddin tetap calon tunggal Perikatan Nasional untuk jawatan Perdana Menteri. Ahmad Faizal menyatakan bahwa kepimpinan Muhyiddin dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 dan kestabilan politik Perikatan Nasional adalah antara faktor utama yang menjadikan beliau sebagai pilihan utama.
Selain itu, Presiden Gerakan Dominic Lau turut mengingatkan bahwa kelayakan untuk jabatan Perdana Menteri tidak seharusnya hanya bergantung kepada kekuatan kerusi parlemen atau jentera akar umbi. Beliau menekankan bahwa kepimpinan yang inklusif dan kemampuan untuk menarik sokongan daripada semua segmen masyarakat adalah kriteria yang lebih penting, terutama dalam konteks politik Malaysia yang pelbagai kaum dan agama. Di bawah kepimpinan Presiden Abdul Hadi Awang, PAS kini mentadbir 4 negeri, yaitu Perlis, Kedah, Terengganu, dan Kelantan. Negeri-negeri ini terkenal dengan majoriti penduduk Melayu Islam dan sokongan kukuh terhadap PAS. Namun, kejayaan mentadbir negeri-negeri ini belum cukup untuk membuktikan kemampuan PAS dalam mentadbir kerajaan persekutuan yang lebih kompleks dan pelbagai. Kritikan terhadap PAS sering kali tertumpu kepada pendekatannya yang dianggap konservatif, terutamanya dalam isu-isu yang melibatkan kebebasan wanita, hak bukan Islam, dan hubungan antara bangsa. Selain itu, cabaran terbesar PAS adalah untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahwa parti itu mampu mentadbir negara secara adil dan inklusif, memandangkan ia sering kali dilihat dalam memfokuskan kepada agenda Melayu Islam. Kritikan terhadap pendekatan ini bukan sahaja datang daripada luar Perikatan Nasional, tetapi juga dalam kalangan rakan gabungan yang merasakan PAS perlu lebih progresif dalam pendekatannya untuk menarik sokongan bukan Melayu Islam, terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Isu ini juga membuka ruang untuk membincangkan lebih besar tentang dinamika kuasa dalam Perikatan Nasional. Jika PAS benar-benar ingin menjadi peneraju Perikatan Nasional, persoalan besar akan timbul. Adakah Muhyiddin Yassin bersedia untuk berundur sebagai calon Perdana Menteri? Bagaimanakah ini akan mempengaruhi hubungan antara PAS dan Bersatu serta kestabilan politik dalam Perikatan Nasional? Dalam konteks ini, kebimbangan utama adalah kemungkinan konflik dalaman yang boleh melemahkan Perikatan Nasional sebagai gabungan politik yang bersedia untuk mencabar kerajaan perpaduan pada PRU 16. Tambahan pula, persoalan besar lain adalah bagaimana PAS akan menangani persepsi negatif terhadap parti itu dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Adakah PAS bersedia untuk mengubah pendekatannya dan menampilkan imej yang lebih mesra dan inklusif kepada semua rakyat Malaysia? Atau adakah PAS akan terus berpegang kepada dasar-dasar tradisionalnya yang berfokus kepada agenda Melayu Islam? Sebagai parti dengan sejarah panjang dalam politik Malaysia, PAS tidak diragukan lagi memiliki pengalaman dan kekuatan akar umbi yang luar biasa. Namun, persoalannya adalah sama ada kekuatan ini cukup untuk menjadikan mereka pilihan utama sebagai peneraju negara atau sebaliknya. Jika PAS berjaya mengatasi halangan-halangan ini dan membuktikan bahwa mereka mampu menjadi parti pemisah yang inklusif dan progresif, ia pasti akan menjadi satu perubahan besar dalam lanskap politik negara. Isu ini sememangnya membuka ruang untuk berbincang secara lebih mendalam lagi. Keputusan akhir sama ada PAS mampu menjadi peneraju Perikatan Nasional bergantung bukan sahaja kepada dinamik dalaman gabungan tersebut, tetapi juga penerimaan rakyat Malaysia terhadap parti itu sebagai pentadbir persekutuan. Apakah pandangan Anda semua? Adakah PAS benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menerajui Malaysia? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan juga lupa untuk like, share Current Sphere MY untuk analisis politik terkini. Maka sekian sajalah video kita pada kali ini. Terima kasih semua.